Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Wali Umul dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menyambut nuzul Al-Qurannya pada hari ini 17 Ramadan 1443 Hijrah bersama dengan 19 April 2022. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan anda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Blight. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan untuk maklumat bis kita keadaan cuaca di Kuala Belait sekarang mengalami hujan turunnya. Jadi diharapkan kepada bis kita agar sentiasa berhati-hati, terutamanya kepada pengguna jalan raya agar sentiasa berteransur sesama dengan pengguna yang lain. Baiklah, sekarang saya akan kongsikan satu info semasa yang akan berlangsung pada hari ini, iaitu Majlis Membaca Selawat Senegara Tafrijiyah sempena sambutan nuzul Al-Quran bagi tahun 1443 Hijrah akan diadakan pada hari ini, Selasa 17 Ramadan 1443 Hijrah bersamaan dengan 19 April 2022 di kesemua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Dan bagi daerah Belait, 3 masjid tempat tumpuan iaitu Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan dan Masjid Pekan Seriam. Dan majlis ini akan bermula pada jam 11.45 pagi. Jadi diharapkan kepada mereka yang terlibat agar mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Baiklah, sekarang kita akan saksikan satu bahan visual edisi khas untuk hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati nabiyhi." Aku telah meninggalkan untuk kamu 2 perkara. Kata Rasulullah, 2 perkara, jika sekiranya kamu berpegang dengannya, selama-lamanya kamu tidak akan sesat, yaitu kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi ikutan kepada umat Islam dan yang telah mengubah peradaban umat manusia daripada kesesatan menuju kebenaran dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Peranan Al-Quran di dalam kehidupan kita seharian sebagai orang Islam. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, sebagai pedoman untuk kita menjalani kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Tafsirnya, bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, yang diturunkan di dalam bulan Ramadan Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk kepada manusia dan penerang bagi petunjuk-petunjuk tersebut, wal furqan, dan Al-Quran ini juga adalah untuk yang membezakan di antara yang hak dan yang batil. Jadi jelas daripada ayat yang dibacakan itu tadi bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa rahmat dan kasih sayang Allah. Bukannya Allah menciptakan kita sebagai hambanya tanpa ada ajaran dan petunjuk, tetapi Allah bagi ataupun berikan kepada hambanya satu kitab yang suci untuk kita ikuti, yang mana dengan kita mengikut kitab tersebut kita tidak akan sesat selama-lamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم
'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Ayat pertama atau wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq dari ayat 1 hingga 5 yang berbunyi: Bacalah wahai Nabi Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah, yang mengajar manusia menulis dengan kalam, yakni pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Perkataan pertama iaitu Iqra yang membawa erti bacalah sahaja sudah banyak meninggalkan kesan kepada manusia. Ia mengarahkan manusia supaya membaca atau belajar dan mencari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan demi kesejahteraan hidup. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penerang bagi petunjuk-petunjuk dan juga membezakan di antara yang hak dan yang batil. Jadi kita kadang-kadang keliru. Kadang-kadang kita tidak tahu. Jadi macam mana caranya kita rujuk di dalam Al-Quran mana yang betul, ataupun mungkin bagi kita cara itu samar-samar. Contohnya dalam bab pembagian harta. Jadi di sana macam mana akan membagi, tidak tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ada mengajarkan cara pembagian harta. Contohnya di dalam surah An-Nisa ayat 7 hingga 12. Cara pembahagiannya. Jadi di sana apabila kita indah mengikut Al-Quran, ajaran Al-Quran, kadang-kadang terjadi perkelahian, perbalahan di antara ahli keluarga sendiri. Kemudian kadang-kadang kita rasa resah bagaimana akan mendidik anak kita. Anak kita itu nakal, perlu ditegur dan sebagainya. Macam mana? Allah mengajarkan daripada surah Al-Luqman. Surah Luqman dapat kita baca daripada sana juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa." Dan kami turunkan Al-Quran itu adalah sebagai obat. Kadang-kadang kita rasa resah, kita rasa kusut saja, banyak yang dipikirkan. Jadi turunnya Al-Quran adalah untuk menenangkan kita, sebagai obat untuk kita ni. Setentunya perjalanan yang diaturkan dalam Islam untuk umat Islam sejagat adalah sangat indah. Diatur dan disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut hukum-hukum Islam berpandukan Al-Quran bagi kesejahteraan kehidupan duniawi dan ukhrawi, dan sebagai pegangan, pedoman dan petunjuk buat sekalian manusia agar hidup sejahtera, aman, tentram dan selamat di dunia dan akhirat.